حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Waqad mana'ahum min zalik ma askanahu fi qulubihim min hubbillahi wa wuddihi wa mamtala'at bihi suduruhum min 'azamati wa majdihi fasaratil asya'u fi aydihim كهي في خزائن الله تبارك وتعالى من قبل أن تصل إليهم علما منهم بأن الله تعالى يملكهم ويملك ما ملكهم. Sesungguhnya mereka dihalang, faqad manahum, disekat, dihalang mereka dari hal demikian oleh sifat yang disematkan olehnya oleh Ta'ala di dalam hati-hati mereka daripada sifat cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kasih kepadanya kepada Ta'ala, dan juga sifat yang dipenuhi oleh hati-hati mereka dari sifat keagungan dan kebesarannya, ini kebesaran dan keagungan Allah. Lantas jadilah semua perkara di tangan mereka seperti ia berada di dalam khazanah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum ia sampai pada mereka. Kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya Allah SWT memiliki diri mereka dan memiliki perkara yang Dia memberi milik kepada mereka itu. Ini sambungan daripada matan yang dahulu. Dulu dinyatakan ahli ma'rifah, mereka berbelanja kerana Allah. Jika menyimpan maka kerana Allah. Mereka mencari satu terdapat reda Tuhan. Tidak mereka kendak dengan perbelanjaan, menyimpan semua, melainkan hanya Dia. Mereka adalah penyimpan yang sangat amanah, hamba-hamba yang agung, yang orang-orang yang baik, sangat mulia. Mereka telah dimerdekakan oleh hak ni, iaitulah mereka harrarahumul haqqu min rikil asad yang besar. Harrarahum, memerdekakan akan mereka itu al-haq, oleh al-haq ila Allah Ta'ala. Merdeka daripada apa? Min rikil asari, daripada kehambaan kepada makhluk. Dia tidak jadi hamba pada makhluk, bahkan dia jadi hamba benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sambung di bawah, dia mereka tidak cenderung kepada makhluk dengan perasaan cinta mereka, tidak menghadapkan dengan perasaan kasih. Kasih mereka, cinta mereka, mereka tawajuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sungguhnya mereka tadi dihalang, mana'ahum min zalik ma amkanahu fi qulubihim min hub. Jadi mereka dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai kurnia Tuhan. Tuhan blok kalbi dia, tidak tertawan, tidak terikat kepada kehambaan makhluk. Sebabkan apa? Ma'am askanahu fi qulubihim, apa dia? Min hubbil. Atau letakkan dalam kalbi dia apa? Hubbillah. Batu jalan para arifin ialah hub. Tariqul mahabbah. Jalan kami ialah membentuk kasih yang kuat, kerinduan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Maka kalau sekiranya kerinduan dia tidak kuat dengan Tuhan, kasihnya tidak begitu kukuh, bahawa yang lain pula mengambil tempat kasih dalam hati dia, ketika itu mereka akan diperbudakkan oleh makhluk, oleh nafsu, oleh dunia, oleh syaitan.
dan dia akan menempuh jalan gelap dan dia akan sampai kepada makrifat sebenar dengan Tuhan. Jadi perbezaan sini adalah mereka yang menanamkan sifat hub kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapat tarikan dari Tuhan. Dan di antara sifat besar yang ada pada mereka ini, arif billah ila imtala'at bihi suduruhum min azamah, bahawa penuh dalam batin hati dia, ia telah merasakan azamah Allah Ta'ala, kebesaran Tuhan. Bila ini dirasakan betul, dibuka oleh Allah SWT, maka selamatlah ia daripada segala penyakit, selamatlah ia daripada benda yang merosakkan hubungan dia, perjalanan suluk dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sehingga dia mencapai satu taraf keperasaan kalbi dia yang Tuhan letakkan, dia tidak merasa memiliki, bahkan dia merasa dia dimiliki, bahawa dia akan selamat. Kemudian bayanun lil mu'taribina, bayanun lil mu'taribi il mu'tabirina wa hidayatun lil mustabshirina wa huwa anna man kharaja an tadbirih li nafsihi kana Allahu huwa mutawalli bi husnit tadbiri lahu. Wa tadbiru ala qismain, tadbirun mahmud wa tadbirun mazmum. Kemudian keterangan bagi orang-orang yang mengambil iktibar. Bayan mana keterangan, penjelasan. Bagi mu'tabirin, orang yang reti mengambil pengajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan daripada baginda Rasulullah SAW. Dan juga hidayatul lil mustabshirin, mana petunjuk bagi orang yang celik mata hatinya. Apa dia? Bahawa siapa yang keluar dari tadbir dirinya, nasaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguruskan dengan sebaik-baik. Ya, iaitu barang siapa man kharaja an tadbiri li nafsi, bahawa dia keluar daripada tadbir dirinya. Dua makna. Pertama, dia mengikut tadbir telah ditetapkan hukum Allah SWT pada dia. Lagi satu, dia membuang perasaan, merasakan dia menghandle diri dia, dia mengurus diri dia, ya, dia menjaga diri dia. Mana dia dengan dia habis terrosak. Dia selamat, Tuhan keluarkan. Bukan dia dengan dia, tapi dia dengan Tuhannya, bahawa dia selamat. Ya, seorang tu bila dia bergerak, semua perbuatan dia billah la bi anfusihim, dengan Allah, bukan dengan nafsu dia. Kalau dengan nafsu dia habis. Ya, nafsu dia kawal habis. Tadi benda. Zahir kadang nampak bagus macam lebay, rupa lebay palsu. Ya. Faham sendiri lah kan. Habis. Sebab nafsu ada kontrol tu habis kan. Ya. Serban atas kepala pun tak perasan, tudung atas kepala tak perasan, jadi bodoh. Ya. Nafsu tekan, jadi bodoh ikut nafsu. Ya. Tu panggil orang yang paling dhaif, dhaful yaqin, dhaful iman. Ya. Allah. Sebab kalau dalam dia tak settle betul dengan Tuhan tu dah jadi. Dia akan mudah diperbodohkan oleh nafsu dia. Nafsu dia masuk dalam ibadat yang payah kan. Masuk dalam maksiat senang. Dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu dia tak betul. Dia masuk dalam ibadat, gaya luar pun macam lebay betul. Rupanya dalam apa pun tak ada. Dia tak perasan. Dia buat benda-benda yang Tuhan larang, dia tak perasan. Dia tak perasan benda itu salah. Ini bahaya. Allah. Jadi keterangan bagi orang-orang yang mengambil iktibar dan petunjuk bagi orang-orang yang celik mata hatinya, bahawa siapa yang keluar dari tadbir dirinya. Dua makna dia tu. Satu, mematikan tadbir diri dalam memandang tadbir Allah Ta'ala. Matikan af'al dia dan kudrah dia dalam memati af'al dan kudratillah Ta'ala. Satu makna. Satu lagi, dia tidak membuat pilihan apa yang telah ditetapkan. Itu pun ada dua pecahan. Dia panggil qada dalam bentuk ahkam syariah, hukum hakam Tuhan, dia tak banyak ubah.
Satu lagi, hukum dalam bentuk jaraya il qada, berlakunya qada dalam diri dia, sakit, senang, susah semua, ataupun dia no comment. Ya, bila dia sudah ada mengenali Tuhannya, dia akan bertukar, berlazat dengan Tuhan, bukan berlazat dengan nafsu tak. Bukan berlazat dengan diri tak. Ya, atau jalan kena jaga betul. Kemudian tadbir itu ada dua bahagi. Pertama, tadbir dipuji, satu dicela. Ada pun tadbir yang dicela, tengok sini. Patadbirul mazmum huwa kullu tadbirin yan'atifu ala nafsika biwujudil hizziha laisa lillahi subhanahu wa ta'ala fihi syai'un katadbiri bi taqsilil ma'siyah au bi hazzin biwujudil ghaflah au ta'atin biwujudil ya'in wa sum'atin wa nahwi hadza fahaza kulluhu mazmumun. Tadbir yang dicela ialah setiap tadbir yang terdetik di atas dirimu dengan wujud habuan dirimu. Mana tadbir dipanggil apa? Perancangan dia, yang mana semua tu untuk diri habuan nafsu dia. Tadbir dicela oleh syarak, menjadi hijab dia dengan Tuhan, menggelapkan akan hati, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterdedah dengan perangkap syaitan nafsu yang merosakkan. Tiada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala suatu padanya. Mana dalam tu urusan dia dengan Tuhan satu tak ada. Semua urusan nafsu, pemikiran dia nafsu, perancangan dia nafsu, semua nafsu. Ini tadbir yang mazmum, dicela oleh syarak, yang merosakkan seorang itu, akan dirosak dunia dan akhirat. Iaitulah dalam melakukan maksiat, ya, dalam melakukan, dia tahu benda itu maksiat, bila kena apa? Iman dia dhaif. Iman dia dhaif. Mana iman dia tidak menguasai qalbi dia. Walaupun dia lepas berzikir, tadi zikir dengan mulut dia. Lepas tu dah dalam dia benda lain. Dalam dia tu diingat kepada maksiat, benda mungkar, kan? Lepas zikir kadang dia buat maksiat lagi. Baru zikir. Ya, dah cuba pergi buat maksiat, dia buat mungkar. Ya, nanti tak perasan, jadi bodoh penuh nafsu. Atau tadbir pada habuan nafsu dengan wujud kelalaian, ataupun seperti tadbir dalam melakukan ketaatan dengan apa perasaan, ya, adanya perasaan riya, zahir cantik, dalam rosak pula, menunjuk-nunjuk sum'ah, yang memperdengarkan, yang menuntut kemegahan, ya, di bawah taat dia suruh megahkan dia, di bawah taat suruh puji dia, suruh dia pandang, atau semua maknanya apa? Benda yang merosakkan, sangat bahaya. Dan benda ni dia sentiasa datang, sebab sentiasa kita kena pantau. Bukan sekali-sekali dia datang, bukan. Setiap amalan kita buat dia masuk. Setiap amalan kita buat dia datang. Benda sebagai ujian. Jadi maknanya setiap saat kita kena berhati-hati, berjaga, jangan terperangkap. Dan seumpamanya, maka ini semua ada tadbir yang dicela oleh syarak. Ya, pentadbiran, perancangan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jalan sufi kita tengok dia punya disiplin ketat. Bukan dah buat nak bincang, belum buat dekat mana pergi dia dah pantau. Jangan terbabas, itu maksudnya. Kalau terbabas je habis. Dia bala paling besar, musibah paling besar bila benda maksiat itu sudah dirasa sedap. Dan benda maksiat, lepas tu maksiat kita rasa takut nak dekat, sebab dia membawa kepada padah yang besar, murka Tuhan, ya, laknat Tuhan, macam-macam. Tapi bila dia bertukar je, jadi nafsu kontrol dia habis, dia rasa sedap dengan maksiat, dia rasa sedap dengan kemungkaran. Atau bala yang paling besar, dia tak sedap. Kalau tidak sampai ke mati esok habis juga dia. Li'annahu imma an yakuna mujibun iqaban wa imma mujibu hijaban. Wa man arafa ni'matal aql istahya min Allah subhanahu wa ta'ala an yansarifa aqlah ila tadbiri ma la yusiluhu ila qurbih wa la yakunu sababan liwujudi hubbih.
li'annahu kena bahawasanya imma an yakuna mujibun iqaban, kerana sungguhnya hal ini, iaitu dia mentadbir menggunakan akal dia tadi yang Tuhan beri, diguna untuk membuat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia susun perancangan yang Tuhan murka, dia susun program yang Tuhan larang, dia guna akal susun. Dia susun kononnya nak mengelak daripada jangan orang nampak, pandai dia menipu, mengelak, tapi benda tu semua apa? Dia jelas benda tu dimurka. Dia panggil tadbir yang dicela oleh syarak. Dia merancang benda yang dicela oleh syarak. Kerana sungguhnya hal ini ada kalanya menjadi sebab mendapat siksaan tu. Mujib iqaban, membawa kepada siksa zahir dan batin. Kalau tak bertobat, akhirat dia menggembus dan neraka dia balik. Atau dunia lagi dia kena apa? Siksa bahawa dia tutup kalbi daripada kemanisan dengan Tuhan, dan dihanyut dengan merasa manis nafsu. Dan ada kalanya menjadi sebab terhijab, dengan sebab terhijab tadi, sikit terhijab dia dengan Tuhan, bahaya. Lalu dia tak akan dapat mengenali dengan sebenar Allah Ta'ala. Kemudian sesiapa yang mengetahui nikmat akal, pasti berasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa dia menggunakan akalnya untuk mentadbir perkara yang tidak membawa hampir kepadanya. Segala perancangan, segala tadbir yang kita nak buat, mesti pastikan dia membawa kepada kehampiran kita dengan Allah Ta'ala. Makin dekat hati kita, jangan makin jauh. Maka apa yang mendekat sebab taat. Kalau maksiat dia menyebabkan makin jauh. Lepas tu dia buat tak perasaan, kemudian dia tak berasa pula benda tu maksiat, jadi berani ni kerula kita bertepek-tepek dia kena, dia tak perasan tu. Itu yang bahaya. Orang kalau kena nafsu, dia kata macam ayam kena tungau. Dia bodoh. Dan tidak menjadi sebab untuk wujud kecintaan kepadanya kepada Ta'ala. Menjadi apa? Wala yakunu sababan. Jadi perancangan dia tadi, ikhtiar dia tadi, ditadbir, tidak menjadi sebab yang dia ni makin kasih ke Tuhan, wujudnya kecintaan Tuhan tak ada. Bahkan wujudnya kemurkaan Allah Ta'ala. Bila maksiat dia buat, rancang, tadbir, maka dapat murka Allah Ta'ala. Itu sebab dalam perancangan kita, dalam apa kita nak olah kehidupan, letak tu di depan tu. Mizanul maut, neraca kematian. Mungkin dia orang baik, tapi sekali dia nak test buat jahat sekali, ingat tengah buat jahat tu pun malaikat maut datang. Macam dia ada cerita dia kan, dua beradik, dua kawan. Seorang beribadah di atas bukit, dia tak buat maksiat. Yang seorang ni bergelumbang hari-hari maksiat. Tiba Allah Ta'ala nak tunjuk, dia boleh tukar. Yang buat maksiat, dia bawah ni rasa dah takut dah, sebab mengingatkan kawan dia buat ibadat, kalau aku mati macam ni berat aku cerita. Dia pun ambil keputusan nak pergi naik ke atas bukit tu, nak jumpa sahabat dia tadi, nak minta sama-sama mengerjakan ibadah. Yang atas bukit pula, yang hari-hari buat ibadat, dia rasa aku nak try sekali lah buat maksiat. Try, dia try je, dia pun turun. Di tengah dia berjalan, bertembung dua, boom, jatuh dua-dua, mati dua-dua. Yang tadi ahli maksiat bertobat, yang ni ahli taat, kemudian ujung dia maksi. Jangan bermaksiat, jangan sekali-kali berani kita nak buat. Sebab takut di tengah-tengah buat tu maksiat, sentap nyawa kita macam tu. Dia sentap nyawa tengah buat maksiat macam. Sebab tu kena jaga. Sebab letakkan mizanul maut. Dia nak berjalan ke mana, keluar je rumah, ulama kata kalau tak maut di depan kau tu. Mana kerja yang kita buat ni, kalau mati sampai selesa tak mengikut pandangan syarak, selesa, teruskan. Kalau ni tak selesa, ni bahaya ni kan. Kalau mati ni bahaya, jangan buat, putus cut. Itu orang berakal. Kalau tidak, jadi tak berakal, jadi bodoh. Ada juga lebay, tapi lebay bodoh. Aku pun je lebay, aku bodoh. Tak kerti mengawal diri. Habis. Wal aqlu afdalu ma mannallahu bihi ala ibadih, li'annahu subhanahu khalaqal mawjudat wa tafaddala 'alaiha bil ijad wa dawamil imdad. Ni berat tuan ni. Tuhan panggil dia bangkit balik supaya kita sedar kita ni. Fashtarakatil mawjudatu fil ijadih wa imdadih, falamma ishtarakat aradal haqq subhanahu wa ta'ala ayyumayyizal adamiyyu anhum. Wal aqlu, dan akal ni,
adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Ya, dengan sebab akal kita terbeza daripada yang berkaki empat. Dengan sebab akal dia boleh mengenali Tuhannya dan seterusnya lah. Dengan sebab akal dia boleh memikir cari jalan keridaan Tuhan sehingga dia masuk dalam syurga Ta'ala. Lepas tu Sayyidina Ali menyatakan, aku tidak minat mati di waktu kecil lalu masuk syurga. Kata Sayyidina Ali. Ya. Aku mati kecil tu masuk syurga. Tak minat dia tu. Aku minat supaya aku dibesarkan, kemudian aku mengenali Tuhanku. Dan aku tunduk kepadanya, lalu diberi aku ke syurga. Itu maksud dia apa? Besarnya pengenalan makrifat akan Allah dan ketaatan kepada dia. Jadi kalanya Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Ya, kurnia yang paling afdal kata hamba-Nya apa? Ialah akal. Menciptakan segala kewujudan ini. Allah. Akal adalah kurnia Allah SWT yang paling afdal ke atas hamba-hambanya. Kerana sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan segala kewujudan ini dan memberikan kelebihan ke atasnya dengan kejadian dan kekal kurnia. Apa makna kejadian? Ijad. Nikmatul ijad. Apa makna nikmatul ijad? Dia mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud. Daripada tak ada kepada ada. Wujud Tuhan kurniakan tu dekat kita. Kalau tidak, kita pun tak kenal dunia. Kita pun tak ada atas dunia. Sekarang dengan kasih sayang dia dapat kita menompang sementara. Ya, tapi jangan rasa nak tongkat langit lah. Makin lama makin dekat dengan maut kita ni. Satu. Kemudian lepas daripada kejadian ijad, kemudian imdad. Ya, dia mengurniakan madat, bantuan demi bantuan setiap saat ada. Nafas kita, ya, nikmat kesihatan. 1 hari, 2 hari, sebulan, kadang 1 demam pun tak ada. Kadang setahun demam air pun tak ada. Sihat je. Pergi hospital tengok macam-macam orang ni. Yang berjahit sana, tebuk sana, belah sana, tergantung sana, macam-macam. Kita tengok nikmat sihat besar kat kita. Itu gunakan akal yang kita dapat mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu segala kewujudan, ya, lalu maknanya kekal kita dalam keadaan tak mati hidup, dapat menyambung sementara nyawa itu besar. Kemudian lalu segala kewujudan bersekutu pada kejadian dan kurniaannya. Terkala segala bersekutu, lalu Al-Haq Subhanahu wa taala menghendaki untuk melebihkan bangsa Adam ke atas, ya, mereka semua. Ya, dengan apa tadi? Dengan akal. Kita terbeza dari makhluk yang lain dan taklif syar'i pun diletak kepada orang yang berakal. Akil balik. Kalau tak berakal dia taklif syar'i tak ada dia. Tak wajib segala kewajipan. Dia tak sama dengan mereka yang berakal. Jadi nikmat akal tu wajib dijaga supaya digunakan memikirnya, merancangnya semua kepada keridaan Tuhan. Ya, supaya yang kanan malaikat mencatat, bukan yang sebelah kiri, itu maksudnya. Sebab standard manusia itu berakal tidak diukur dengan 2 perkara ini. Ya, apa disebut dalam hadis Nabi dulu? Taat ke Tuhan, Tuhan berakal. Dia buat maksiat, Tuhan tak berakal lagi. Itu ringkas itu. Abna Adam ati rabbak fatusamma aqilan. Hi anak Adam sila beri ketaatan kepada Taala. Fatusamma aqilan, maka kau dinamakan orang berakal. Wala ta'si, jangan cuba kau nak derhaka buat maksiat. Maka fatusamma jahilan, kau dinamakan orang yang jahil. Dia orang buat maksiat tu orang jahil. Walaupun dia tahu Tuhan ada, tapi dia tak perasan kewujudan Tuhan. Sebab kalau dia perasan, dia takkan buat. Bila keperasanan, kewujudan, kebesaran, kehebatan Allah menguasai jiwa insan, dia takkan buat maksiat. Tapi bila keperasanan tu hilang, terkebang lagi, mula tu dibabas. Nafsu pula mengambil tempat ejas. Ya, nafsu memberi pandangan kepada dia, nafsu membimbing dia, nafsu memupuk dia, habis jahanam tu. Ya. Kemudian fa'atahul aql wa ayyadahu bihi wa faddalahu bizalik alal hayawan wa akmala bih ni'matahu alal insan wa bil aqli wa ufurihi wa isyrakih wa nurih tatimmu masalihud dunya wal akhirah.
lalu dia mengurniakan kepadanya akal dengan memperteguhkannya dengan akal serta melebihkannya dengan akal ke atas binatang. Ya, tapi akal pun tak cukup, dia kena dipandu oleh syariat. Kalau pegang akal semata-mata logik akal saja, orang tu akan babas. Ya, tapi nak menerima syariat dia kena ada akal. Tapi akal saja tak cukup. Man tamada ala aqlin dhallah. Siapa berpegang dengan akal semata-mata, tidak dengan petunjuk syariat Allah, maka dhalla, confirm dia sesat. Ya, jadi akal mesti ada, dan tapi akal kena dipandu oleh syariat Allah Ta'ala bahawa dia selamat. Kalau dia tak guna akal, maka taraf dia macam yang kaki empat, bahkan lebih teruk daripada yang ada kandang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya kami akan humban ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Ya, yang berakal ni. Sebab apa? Lahum qulub, dia ada akal, ada hati, tapi tak kerti mikir. Dia tak gunakan akal dan hati dia tadi untuk mendekatkan diri, mengenali dan mendekatkan diri dan mentaati Allah Ta'ala. Ya, dia tutup. Dia kenal makhluk, dia tak kenal Tuhan. Satu. Dia taat pada makhluk. Apa makhluk yang paling jahat dia taat? Nafsu dia lah. Makhluk yang paling jahat, nafsu dia tu dia taat. Apa kata nafsu, semua dia bodoh. Ya, itu. Kemudian walahum a'yun, ada ain, ada mata, tapi tak kerti memandang kebesaran Tuhan. Ya, ada telinga uzun, tapi tak kerti mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, hadis-hadis Nabi, pimpinan ataupun petunjuk Allah. Maka orang macam ni tak kerti gunakan benda besar. Ulaika kal an'am, standard dia sama macam binatang kaki empat. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab tu para awliya bila di muka syafakan orang yang buat maksiat macam-macam rupa kan. Ada rupa khinzir, ada rupa macam-macam lah kan. Ada rupa babi. Ya, khinzir babi sama. Ada seorang orang tua tu, khinzir ni apa dia? Kan bunyi Arab, ternakan apa? Ternakan babi lah makcik, terperanjat dia. Kalau babi dia tahu kan, dia sebut Arab ni khinzir. Oh, ni jenis apa binatang ni? Binatang babi tu kata. Oh, babi kena punya kan apa benda. Bunyi Arab sikit, khinzir. Ulaika kal an'am, macam binatang ternakan, hinanya. Bila akal yang dia tadi dia tak guna, atau digunakan akal tak mengikut saluran syar'i, ya, ikut syariat, babah habis tu. Jadi standard manusia diukur bila akal diguna betul dengan cara syariat kehendak Tuhan, maka cantik, maka orang tu diangkat martabat, dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nafsu dan tak betul-betul habis. Dia kata nak buat maksiat tu kan, dia tekan kita kan, oh tak bernapas rohani dia. Kalau zikir pun tak masuk dalam kan, dia zikir kat luar, oh, putar kita tasbih. Kat dalam ni nyot ditarik dalam ni, dan dia buat maksiat. Ya, cukup sui betul nafsu. Kalau tidak, jangan sampai jadi hamba bagi nafsu, jadi bodoh ni. Dia belajar pun kilik kitab Pusan Ukul Kili pun tak ada kesan kalau nafsu dah kontrol. Ada apa, dia bodoh je. Nampak je macam belajar apa, hafah pun tak ada kan. Nampak dia kilik kitab pun hafah pun tak ada. Tu yang kilik kitab pun tak ada kitab lagi lah. Dia berpura-pura dengan Tuhannya. Konon ni dekat dengan Tuhan, rupanya di belakang dia buat kerja yang Allah Ta'ala tak reda. Itu bahaya ni. Jangan tertipu dengan nafsu tadi. Allah kan. Terutama nafsu dengan apa? Perempuan. Oh, perempuan ni. Kena dengan perempuan Nabi Intan. Suruh dia bilang 1/10 tadi. Kalau bilang 1/10, 1678 terus pun telefon. Yang buat pasal tarikan lelaki perempuan ke jantan ke betina, betina ke jantan ni, oh yang buat pasal Intan. Serban atas kepala pun tak perasan, tudung atas kepala pun tak perasan. Ya, jadi bodoh habis. Lalu dia mengurniakan kepadanya akal dan memperteguhkannya dengan akal serta melebihkannya dengan akal, semua akal, ya, ke atas haiwan binatang tadi. Dan dia menyempurnakan nikmatnya ke atas manusia dengan akal.
dengan akal yang sehat sempurna, bersinar dan bercahayalah sempurnalah kemaslahatan agama dia dunia dan akhirat. Bila akal disinar dengan nur iman, ya, nur Islam, nur amal saleh, nur makrifat, maka cantik. Jadi setiap amal kita lakukan itu semua ada nur. Ilmu itu pun nur. Ya, tapi jangan rosakkan dengan maksiat. Maksiat itu zulmah. Ya, tengah-tengah cantik datang, kalau zulmah tutup, habis. Satu wali besar ditanya guru dia pun wali besar, dia Sayyidi Syekh, adakah kita buat maksiat kemanisan iman tu ditarik? Kata guru dia, bukan kau buat, kau cerita nak buat tuan dah tarik. Kau cerita nak buat maksiat, dia dah tarik dah. Kemanisan tu bila tarik, jadi hati dia jadi apa kan? Kepala dia pun, ya? Jadi bodoh, tak ada apa, tak kena ijaz. Dia tahu benda tu maksiat, tak boleh, jam tentang tempat tu, minta pertolongan dengan minta pertolongan tu, baca doa untuk Allahumma habib ilaina al-iman wa zain fi qulubina wa qarri ila kufra wa fusuq wal insan wa ja'alna minasy syirin. Allahumma habib ilaina al-iman, ya Allah tolonglah tanamkan perasaan cinta pada iman dalam kalbiku dan cempakkan perasaan benci pada maksiat dalam kalbiku. Bani doa ni berlaku ketika seorang daripada orang kafir dia nak masuk Islam, tapi dia hari-hari berzina. Jadi dia minta izin Nabi masuk Islam, nak masuk, tapi yang ni boleh tak? Kecuali ke dia seorang. Wah, banyak cantik kau. Nak inginkan Nabi kata tak boleh. Satu kaedah kita dapat bahawa dalam menarik orang kepada agama Allah, jangan gadaikan dasar. Kan? Dia nak mengimpin orang. Tengok orang tu betul pakai tudung, dia pun pakai tudung belik sawa. Kan? Tudung apa panggil? Tudung sepin sana sepin sini macam keling kopi sekerap. Kan? Tudung keling kopi sekerap panggil. Jadi orang ni tengok, dulu bagus, ini dah pakai macam ni pula. Orang pun menyampah. Apa? Kita perasan ikut kepala otak kita, buat macam ni orang ikut. Rupa lagi orang menyampah. Kalau kau istiqamah betul cara asal, orang pun ada respect. Ni bagus, kau rakkan tu ada kan. Macam tu, ikut sana, ikut kepala. Ikut sana kau ikut, lama orang pun tak dapat. Kau bermasalah pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia menyempurnakan nikmatnya ke atas manusia dengan akal dan sihat sempurna, bersinar, ya, bercahaya dah. Kemudian satu lagi kata pasarful ni'man, ni'matil aqi ila tadbirid dunya allati la qadra laha indallahi ta'ala kufrun li ni'matil aqli Allah wa tawajjuhu ila al-ihtimam bi islahi sya'nih bi ma'adihi qiyaman bi syukril muhsin ilaihi wal mufid, ya, min nurih alaihi ahakun min wa ahra wa afdalu lahu wa awla. Pasarful ni'matil aqli, kita menggunakan nikmat akal untuk mentadbir dunia yang tiada nilai baginya. Dia guna otak dia tuan, pakar profesor ni, tapi guna untuk benda yang ditinggal, dunia semata-mata, jalan akhirat tak ada. Ya, cerdik yang mana tak cerdik, yang disebut Ta'ala merupakan satu bentuk kekufuran bagi nikmat akal. Dia guna ke otak dia yang cerdik tadi untuk dunia semata-mata, itu dia panggil kufur nikmat. Sebab tu dengan kebijaksanaan akal digunakan untuk jalan Allah Ta'ala. Lagi teruk pula digunakan akal dia yang cerdik tuan bagi untuk menentang agama Allah. Itu lagi besar celaka. Lagi besar celaka dia. Dan menjerumuskan untuk mengambil berat dengan pembaikan keadaannya pada hari kembali. Dia tak gunakan. Lepas tu dengan akal dia cerdik, dia gunakan macam mana betul nak jaga supaya dia akhirat dia selamat. Tu. Kerana mensyukuri pada orang berbuat ihsan kepadanya. Kita mensyukuri siapa dia yang berihsan, huwallahu ta'ala. Dan orang yang melimpahkan cahayanya, siapa dia? Allah Ta'ala. Jadi mensyukuri secara umum dia ialah apa? Taat zahir dan batin. Gunakan segala akal kita untuk menjurus kepada membina ketaatan yang sempurna, atau mana dia mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kalau tidak, sebaliknya panggil kufur nikmat. Dan ke atasnya adalah lebih berhak, lebih patut, lebih afdal, lebih utama. Apa? Kita gunakan akal kita tadi untuk mendekatkan diri kepadanya, ya, untuk mendampingkan diri kepada. Itu lebih afdal, lebih utama, dan itu yang dituntut. Ya, bukan sekadar kita mentawajuhkan kepada
hemah kita untuk menguruskan kehidupan yang sementara. Sebab tu dunia kita ambil jangan sampai pergi pada matlamat rosak. Kita ambil dunia sekadar keperluan saja. Kita ambil dunia sebagai keperluan. Sebab kita perlu makan, minum, siap sekadar. Demi matlamat jangan, matlamat benda besar. Matlamat hidup kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat hidup kita ialah Allah taala. Ya. Syurga neraka matlamat kan. Syurga masih lagi makhluk. Neraka pun masih makhluk. Kita nak tuan di sini. Berkata man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa dapat Allah Taala dia dapat segala-galanya. Dapat apa? Dapat redha dia. Iaitu mentaati dia akan dapat redha. Dan bila dapat redha segala-galanya berbagai dia akan dapat. Siapa tak dapat Allah Taala dia tak dapat segala-galanya. Itu di antara pesanan tunggalan supaya ijaz betul-betul dalam minta pertolongan dengan Allah Taala. Supaya Tuhan cempakkan kalbi kita manis ibadat dan benci kepada maksiat dan kemungkaran. Kemudian pala tasrif aqluka ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kullahu bi wa anta bina rahufur rahim rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma alhamdulillah. Ya,